berbalik kepada orang kata soal dalam perjanjian ini untuk Perdana Menterinya juga, okey. Ada yang soalan-soalan yang orang kata dilontarkan kepada saya. Anwar sebagai ahli parlimen biasa sekarang. Ya. Dia banyak lawatan-lawatan ke luar negara, alright, bertemu dengan orang kata ya pemimpin-pemimpin besar yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin-pemimpin peringkat kerajaan. Alright. Saya nak minta, maknanya untuk tujuan apa Anwar mengadakan hubungan-hubungan sebegitu? Dia beginilah, Datuk Seri Anwar ni chemistry dia dengan negara-negara luar tu rapat. Daripada situ untuk mendapat meraihkan memastikan negara ini tidak disisirkan, tidak diletakkan sebagai sebelumnya. Jadi kebolehan Datuk Seri Anwar ini ialah untuk memastikan pelabur-pelabur itu masuk ke dalam negara. Dan peranan beliau ialah silaturahim itu dalam persahabatan yang ada untuk menjamin negara ini dapat dibantu. Jadi saya tak nampak ada agenda di sebaliknya. Yang saya lihat ialah peranan Datuk Seri Anwar Ibrahim meyakinkan pelabur datanglah ke negara ini. Dan melabur untuk kita meraih cukaian sebagai sumber pendapatan utama. Bukan lagi sumber hasil masuk negara, tapi juga dibantu oleh lawatan Anwar dibiayai oleh kerajaan. Bukan saja kerajaan, dijemput oleh kerajaan yang dilawatinya. Dijemput. Di mana saya lawatan di Qatar baru-baru ini ialah jemputan daripada kerajaan Qatar. Maknanya tidak menggunakan orang kata peruntukan sendirilah. Datuk Seri Anwar Ibrahim orang yang tegas, dan masa dia berlaku 98 pun tidak ada yang membuktikan dia seorang yang perasuah ataupun yang penyangak. Dia jelas kalau ada, dah lama ada didakwa. Tetapi yang jelas dia nak membantu negara. Okey. Datuk, saya nak keluar sikit daripada tajuk Anwar apa semua sekali, tetapi lebih kepada orang kata kerajaan, soal struktur dan pelantikan ataupun pentadbiran. Ada setengah kenyataan-kenyataan yang mengatakan lantikan itu ada campur tangan daripada orang luar, orang yang maknanya tangan-tangan gaib. Adakah betul ia berlaku? Saya dah bercakap di parlimen. Awal ucapan saya ketika bawah di tuanku pembukaan Dewan. Dia dah cakap. Jangan ada di kalangan tangan-tangan dari langit turun untuk mencampur dalam urusan pentadbiran. Ya memang ada. Dah berlaku. Dan saya tak nampak tindakan apa yang harus dilakukan oleh kabinet kerajaan yang ada pada hari ini. Maknanya tangan-tangan gaib selain pada Perdana Menteri sendiri, maknanya tangan-tangan lain. Saya meyakini kalau tak betul, betulkan. Buktikan. Dan saya ada bukti. Ada campur tangan yang keterlaluan. Dalam lantikan GLC-nya, termasuk GLC-nya dengan kaki tangan kerajaan kanannya dengan agensi-agensinya, semua melibatkan di kalangan-kalangan tangan-tangan dari langit turun. Siapa kalangan tangan-tangan ni? Ini kena, kita nothing to hide tu. Dia tidak ada isu sebenarnya. Isunya ialah apakah benar berlaku begitu? Ya, benar berlaku begitu. Siapa mereka? Daripada pelantikan yang dibuat oleh kerajaan. Siapa kalangan kumpulan tu? Kita akan tengok daripada jawatan kuasa panel ekonomi negara pada waktu itu. Dan berterusan pada hari ini. Dan keyakinan saya, walaupun tangan-tangan dari langit ini sebenarnya tidak mempamerkan diri mereka. Penasihat negara? Ya, tidak mempamerkan diri mereka. Secara terang-terangan. Tetapi saya yakin dan saya percaya dan saya boleh membuktikan ada tangan-tangan langit yang campur tangan. Dan ini yang saya fikir tidak boleh berlaku. Adakah tangan-tangan ini juga yang orang kata yang berusaha untuk menggagalkan Anwar menjadi Perdana Menteri? Sesungguhnya begitu keadaannya. Jika tidak, kenapa dia campur tangan? Dan saya tidak nampak perkara ini. Soal pelantikan menteri? Menteri saya tak menteri, saya nak jawab susah. Tapi saya tak dapat macam inilah. Tapi Datuk orang kanan, orang yang berada dalam lingkungan. Saya nampak beginilah ya. Pemilihan-pemilihan yang berlaku ni sepatutnya kuasa itu berada dalam majlis presiden. Ya. Tapi saya heran kenapa nama orang lain selalu disebut-sebut yang mewarnai keputusan kerajaan atau Perdana Menteri. Jadi saya tak boleh
nak meletakkan sebab keberangkalian berlaku begitu atas kebuktian daripada persepsi yang berlaku atas pelantikan awal saya sebut tadi. Jadi ini menunjukkan bahawa dengan memang jawatan ada, itu, memang sah ada wujud tangan-tangan gaib yang orang kata yang campur tangan dalam pengurusan negara. Bila saya cakap komen nanti orang kata mentang-mentang tak dapat menteri dia duk cakap. No. Jadi saya Tak. Saya tahu, saya jelas. Saya Datuk jelas. macam mana? Jawatan bukan buruan saya. Ya. Saya nak tengok negara ni diselamatkan. Ya. Banner semula negara. Dan pilihlah mereka yang ada integriti. Itu yang saya pegang sampai hari ini. Saya jelas. Jadi saya nampak begini. Campur tangan ini bermaksud selain daripada Majlis Presiden. Yap. Ada lagi satu kumpulan. Ini dia namanya kumpulan, dia panggil kumpulan Jahanam yang selalu merosakkan urus tabir. Tetapi kumpulan Negara hari ini. Sampai hari ini. Dan saya lihat tidak berhenti. Kerana peranan itu dimainkan di belakang takbir. Jadi kita tak boleh katakan bahawa dia, kalau kau sebut dia nanti, saya diserang. Mana buktinya? Betul? Ya. Walaupun kita umum tahu, tetapi saya tidak boleh mengatakan dia. Sebab kalau saya katakan dia nanti, nampak seolah-olah macam saya ni kecewa kerana tak dapat jawatan. Sebab peranan dia juga. Tak apa, kita jaga yang tu untuk dah. Datuk. Kita jaga yang tu. Kita jaga yang tu. Don't worry. Akhirnya Datuk, rakyat... dah hari ke ni? No. Daripada isu istilah tangan gaib, ianya diketahui rakyat kerana sumber hari ini tu terlalu terbuka. Ya. Kadang-kadang betul kita boleh menafikan itu mungkin omong-omong orang yang sakit hati ke apa semua sekali. Tapi akhirnya Datuk, rakyat mengetahui ada masalah dalam menentukan timbalan Perdana Menteri dan ada masalah dan ada krisis untuk menentukan bila, siapa dan macam mana kursi Perdana Menteri ke-8 ni akan berlaku. Berlakunya persepsi ataupun pandangan banyak ni datang daripada kumpulan-kumpulan daripada kumpulan Pokok takkan bergoyang kutuk kalau tak ada angin ataupun monyet yang kadang-kadang monyet berdatang kat pokok tu goyang juga. Itu sebab saya dah kata dua. Pokok takkan bergoyang kalau tanpa angin ataupun monyet. Jadi monyet-monyet ni sebenarnya, saya cakap monyet lah, senang sikit. Saya cukup menyampah orang duduk campur tangan dengan urusan pentadbiran. Monyet ni orang di kalangan yang ada dalam kerajaan hari ni. Monyet tu kadang luar pun ada. Monyet daripada luar masuk dalam kampung kita. Tapi daripada dalam ada ke tak? Ya, persoalannya memang berlaku begitu. Kalau ada. Saya nak dengarkan jawapan. Ada atau tidak? Dalam monyet-monyet ni. Ya. Memang ada lah. Yalah. Sebab ada tu berlakunya gegaran pokok maknanya tu bergegar. Maknanya hari ini penonton perlu tahu bahawasanya wujud cubaan, krisis ataupun orang kata pertembungan ke arah menentukan Perdana Menteri ke-8. Macam soalan gempa bumi yang akan berlaku. Because saya tahu keterbukaan Datuk. Bukan gempa bumi sebenarnya. Dia berlaku begini. Niat seseorang itu nak jadi Perdana Menteri contohnya. Tapi tak kesampaian. Cara dia appoint melantik beberapa blogger-blogger ni untuk mainkan sentimen tu. Jadi sentimen tu nampak macam berat. Sebenarnya tak berat. Sebab saya berada dalam game ni, saya berada dalam permainan ni. Tak berat. Maknanya ada orang lain selain daripada Anwar bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri. Dia macam ni lah. Bila saya tengok dinding dalam gambar-gambar ni, dia dinding tu dia nampak bersih. Ya. Tapi bila kita warnai dia tu macam-macam, orang kata ini tu budak jahat yang buat. Sedangkan itu art seni yang dipamerkan. Tapi jadi ada persepsi orang kata, ini budak ni siapa yang buat tak ada akal. Tapi sebenarnya itu seni. Jadi berlaku dalam seni politik kita sehari ni. Berlakunya dalam keadaan orang bercita-cita nak jadi Perdana Menteri pun sangat maknanya seni lah ni. Seni politik. Seni politik ni dia nama retorik politik. Tapi ada selain pada Anwar maknanya nak jadi Perdana Menteri. Tak adalah dinamakan seni. Itu politik yang berseni. Itu yang saya nak. Jadi kalau kita lihat, kalau dikatakan sentiasa dalam keadaan tenang tu, tak betul. Kalau tenang itu menunjukkan kita lalai. Bila dia berlakunya gelombang tu, kita rasa, benda berlaku, tak ada apa-apa pun. Tapi gelombang nampak besar. Tapi airnya tak ada. Maknanya tak bahaya lah monyet yang ada sekarang. Yang lebih bahaya kalau kita tak perform tuntutan dan janji kita kepada rakyat. Itunya bahaya. Tapi saya takut monyet tu tak tinggalkan pokok tu. Nanti Kang
Dia monyet tak masalah, kita buat dia akhir. Datuk tahu macam mana nak halau monyet tu? Tak masalah, kita bagi dia makan cili, bila dia berasak mulut-mulut dia lari dah. Tak ada masalah lah. Itu kecil punya hal lah tu. Maknanya betul ada monyet ada atas pokok tu. Ya, kita letakkan cili padi, kita suruh dan dia makan. Dan monyet ni tangan cukup nakal. Memang. Tanpa berselindung monyet ni. Dia tak apa. Bila dia tak berselindung pun tak apa. Yang penting kita bagi dia cili. Cili merah kita bagi dia makan. Dia ingat cili merah tu buah. Bagi makan. Lepas tu dia sekali tengah makan cili, tengah panas. Biar dia panas. Biar dia panas sendiri. Sebab dia create benda tu, biar dia panas. Okey. Okey. Tok, yang ni saya berat sikit nak tanya. Tapi maknanya bila penonton tanya ni, saya kena sampaikan. Apa? Apakah benar kata, sorry dalam buku ni, kenapa Mahathir tak pernah tarik balik statement dalam buku Doctor in the House yang kata Anwar itu peliwat? Ya, ni perlu juga ada sebab untuk membersihkan imej bakal Perdana Menteri kita. Ini pun Nothing to Hide ni pun title yang tidak ada rahsia dalam perbualan kita ni. Apa nak rahsia sekarang ni? Tak ada, orang semua boleh dapat tu. Soalan daripada itu, jawapannya tanyalah dia. Ini kelebihan ahli parlimen yang berhormat kapal. Tanyalah dia. Saya tanya soalan yang berhormat kapal. Saya tak boleh bercakap bagi pihak orang lain. Jadi yang bertanya tu kena tanya balik pada tuan tubuh tu, kenapa dia masih lagi kekal dengan statement lama dia tu, supaya dia dapat menyelesaikan orang yang bertanya. Bagi saya itu soalan pada tubuh yang yang wajib menjawabnya, bukan saya. Ini karakter sebagai seorang yang berhormat yang cukup mahir untuk menjawab soalan-soalan yang ditujukan. Sekarang ni bila ada kerajaan, dia terpaksa baiki kerajaan dan ini cara untuk menjawab soalan-soalan daripada pembangkang. Okey tu. Ya. Tapi benda yang benar cakap benar. Yes. Nothing to hide. Ya, jadi nothing to hide. To me it's very simple. You asking the question, the answer is belong to the person yang you nak tanya tu. Bukan I nak jawab, aku nak jawab siapa pula. Letih nak jawab ni. Yang berhormat kapal. Kita beralih kepada soalan lain yang berhormat kapal. Okey, apa lagi? Ini kelebihan yang berhormat. Okey, yang berhormat kapal. Ya. Dari segi orang kata sebelum pada ni pemilihan PKR. Alright, kenapa YB tak bertanding? Tak bertanding apa? YB tanding jawatan apa itu? Oh, MPP. MPP pergilah tinggi sikit. Tak boleh. Saya berpegang pada prinsip, saya meyakini bahawa saya belum bersedia untuk memegang jawatan lebih tinggi. Tetapi yang berhormat antara yang lantang ketika itu... Ya, kelatangan ni, Wan, kelatangan ni tidak boleh menjamin ataupun melayakkan seseorang menjadi pemimpin. Ya, betul. Tetapi yang lebih kritikal ialah mesti dia meyakini, berani dan bercakap benar. Ya, kedudukan jawatan itu tidak penting. Bagi saya penyertaan watak pemain utama itu amat perlu. Jadi dalam MPP pun watak itu boleh dimainkan. Dalam perebutan hari itu Anwar diangkat tanpa cabaran menjadi presiden. Itu menampakkan orang kata sokongan yang padu, solid, kuat untuk orang kata Anwar diangkat. Terbukti. Pertumbungan antara dua nama yang cukup besar. Antara Rafizi dan Azmin Ali. Cukup sengit hingga ke akhirnya. Tak tahu siapa yang menang apa semua sekali sampai ke akhir. Berbagai episod, alright. Dan YB ketika itu jelas. YB ketika itu jelas menyokong Rafizi. Oh, wajib. Bukan sunat lagi, wajib. Wajib. Okey. Ya, saya tengok video, saya kata, sebab kita pernah kenal sebelum pada ni, saya pun orang keadilan. Kata, wah, ini sudah hebat. Sebab sebelum pada ni bertanding ke apa, tak ada yang direct macam tu, yang berani macam YB buat. Sebenarnya apa yang dia takutkan, benar bercakap benar. Saya menyokong pada orang yang sesuai untuk memimpin parti. Kenapa Azmin tidak boleh menjadi timbalan presiden? Setelah saya maklumkan dalam ucapan terdahulu saya dalam proses pemilihan, bicara saya kelayakannya lebih baik. Saya kata Azmin itu baik, tetapi Rafizi itu lebih baik. Kerana keberanian, komitmen, survival dia, meletakkan diri dia, keluarga dia untuk memastikan keadilan, kebenaran itu dapat ditegakkan. Dan beliau lakukan sehingga kan kes-kes beliau sekarang ini berlungguh di mahkamah. Rafizi lebih baik. Itu yang kata lebih baik. Dia telah diuji dan dia tidak pernah memikirkan politik personal dia dalam keadilan. Yang dipikir ialah untuk menjamin parti ini diangkat martabatnya dan dilakukan.
Hari ini ketika Ewok melakukan tugas mereka di seluruh negara, mendapat respon yang cukup baik. Sebagai contoh tempat saya disuruh bertanding di kapal 13 hari sebelum penamaan calon. Kenapa last minute macam tu? Sebab Ada tangan-tangan gaib juga dalam PKR? boleh jadi juga. Ya atau tidak? Saya tak tahu. Tapi mengikut laporan saya, iyalah. Ya. Kebencian orang pada saya ni kerana saya... Orang mana ni? Tak dapatilah. Jadi untuk menjawab siapa dia tu... Takkanlah orang kata peringkat MPN yang benci dia tu. Dia kebencian ini... Dia mesti orang daripada atas. Dia ada kebencian ini berbagai-bagai. Berbagai-bagai watak datang daripada sudut yang kita tidak pernah jangka. Jadi watak-watak ini yang sebenarnya yang nak meyakini bahawa meletakkan saya di kapal itu dengan majoriti 70% orang Melayu itu boleh menang dengan bergaya. Jadi walaupun kebencian bermula pada peringkat awal, tetapi resultnya keyakinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kak Wan, begitu meyakinkan dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk pergi ke kapal. Dengan apa rintangan sekalipun, insya-Allah menang dalam tangan kalah belum tentu. Itu falsafah yang saya pegang selalu. Jadi alhamdulillah saya menang dengan izin Allah. Ya. Jadi saya peranan untuk, bukan saja orang kapal. Saya berbicara soal anggota polis, tentera, JLC, kerajaan, swasta, seluruh negara saya bicarakan. Termasuk Sabah, Sarawak, pendidikan, semua. Jadi isu-isu yang saya bangkitkan di parlimen ini mewarnai saya sebagai ahli parlimen. Ada dalam satu video, Datuk. Ada ini video yang pertama tu. Alright. Bukan soalah. Masa tu Datuk bagi tahu maknanya jika memilih Rafizi, ia seolah-olah kita memberi sokongan kepada Mahathir. Rafizi? Azmin Ali. Saya cakap begitu. Ya, Datuk cakap. Saya keluarkan video nanti kan kat sini. Keluarkan. Saya tak kisah. Jadi, ulasan belum saya buat lagi. Saya nak confirm dulu. Betul ke kamu dengar saya punya video tu? Saya dengar tu. Saya admire orang yang bercakap pasal Anwar ni. Kita tak kira moderator ke? Kita nak dengar. Betul tak betul dia dengar. Jadi saya nak confirmkan. Benar? Benar. Saya bercakap begitu. Dan benar saya yakini apa yang saya cakap. Dan benar ianya menjadi matlamat ataupun kenyataan. Ketika hari ini kenyataan. Hari ini kenyataan. Kenyataannya? Kenyataannya atas pelatihan-pelatihan yang dia buat. Maknanya betul. Kalau pilih Azmin, maknanya suara Mahathir dah ada separuh dalam PKR. Suara Mahathir ni ke suara Malaysia dengar? No, mean that in political. Political ni kita tak boleh sekat suara itu didengar. Ya. Dan kita tidak boleh, cuma kita boleh berbalik kepada yang YB beritahu tadi, maknanya YB mengakui betul dan hari ini berlaku. Jelaskan tu. Jelaskan. Majlis kita jangan pergi sekat. Let me ask you back. Dia saya lepaskan begini. Apa yang berlaku pada hari ini? Dengan pelatihan-pelatihan. Jelaskan tu. Saya bagi masa tu. Pelatihannya berlaku hari ini. Di Kelantan. Pengerusi, apa nama dia panggil? MPN di Kelantan. Saya pula lebih tahu daripada Datuk. Memang saya tahu, tapi saya nak uji you pula sebagai seorang menteri. You faham tak soalan you atas apa ini? Dan saya nak tanya balik. Mana saya faham. Jadi sebenarnya berlaku ketidakkepuasan. Kenapa pelatihan itu dibuat? Apakah tidak ada pemimpin di Kelantan itu yang boleh mewakili? Kenapa nak pilih pula orang yang lain? Begitu juga di Terengganu. Siapa ketua MPN pengurusi ketua MPN Kelantan? MPN Kelantan yang ada hari ini? Ya. Menteri Ekonomi lah. Nama tak nak sebut langsung. Bukan tak nak sebut. Dia tahulah berkempen untuk Rafizi hari itu, tapi nama tak langsung. Dia berterusan. Kempen itu berterusan. Berterusan. Sampai ke pemilihan yang akan datang. Tapi nama sampai ke akhir dah ni. Tak nak sebut juga. Saya sebut 2-3 kali. Dia tidak ada berkeperluan untuk sebut. Tapi dia sebut jawatan itu otomatik. Rakyat hari ini curi. Penonton kadang-kadang tak tahu tu siapa menteri ni. Penonton dia sampai. Menteri yang paling famous ialah Mazli. Menteri lain Datuk jangan. Cakap kementerian je, orang tak tahu menteri mana. Sebenarnya semua menteri famous. Yang tak famous ialah mereka-mereka yang tak ada menteri. Macam I tak famous sebab tak ada menteri. Jadi persoalan hari ini ialah di atas pelantikan itulah mencerminkan berlakunya senario politik semasa. Jadi saya jangan nafikan. Pelantikan itu saya nampak tidak membolehkan saya berfikir secara logik. Siapa yang lantik Azmin untuk MPN negeri Kelantan? Perdana Menteri lah. Siapa lagi? Dia maknanya majlis pimpinan PH. Dia bukan. Dia sebagai title sebagai PM katanya.
Saya membaca daripada write-up yang berlaku ni di atas sifatnya sebagai Perdana Menteri. Melantik Azmin sebagai majlis pimpinan. Bukan majlis, Bukan, pengerusi MPN. You pun silap juga. Itu tersasul bukan silap. Satu ni, ayat aku dah habis dah ni. minta tambah. Saya tak minum itu. Macam orang ada kecil manis je minum air banyak ni. Ya, dia tengah ambil 2 gelas, nanti buruk pandangan orang. 1 gelas je. Dia punya kosong, saya punya diisi. Mentang-mentang dia bawa isteri dia hari ni. Tok, baik. Akhir sekali Tok, kita ada berbaki masa, tak ada berbaki dah, kecederaan je ni sebenarnya. Akhir sekali. Kata kecederaan. Oh, boleh. Apa? Ingat baru setengah jam. Sejam lebih tu. Saya rasa cepat sangat. Kamera dah berkelip dah Tok. Oh ya. Kamera. Okey Tok. Okey. Saya minta untuk masa kecederaan keseluruhannya, orang kata pengharapan Datuk kepada kerajaan hari ini, maknanya dengan bagaimana untuk rakyat terus yakin bahawasanya Anwar mampu, orang kata, bertindak ataupun menggalas tanggungjawab sebagai Perdana Menteri ke-8. Dan kita tunggu masa tu, bagilah Hin lebih kurang bila lebih kurang. Dia sebeginilah. Bagilah cupu mas sikit hari ni saya jemput. Rakyat hari ini ingin rakyat pada peringkat awalnya meyakini dan memberi sokongan atas agenda reform. Itu jelas. Apabila berlakunya peralihan kuasa disebabkan oleh kebangkitan rakyat yang tidak puas hati dengan penyangakan, rompakan, kecurian yang berlaku dalam negara ini. Rakyat ingin melihat kita bina semula negara ini. Dan Anwar Ibrahim tampil dengan konsensusnya dibuat. Dan Datuk Seri pun sudah melepasi pemilihan kecil di Port Dickson. Dan memberikan platform untuk beliau. Tidak ada alasan lagi. Tidak ada alasan lagi. Dia bukan orang luar. Rakyat hari ini ingin melihat hala tuju dasar kerangka negara. Yang jelas. Sekarang tak jelas. Yang dipikirkan remeh-temeh. Yang dipikirkan bagaimana nak sekat orang seukuk lah, nak beli kasut putih, kasut hitam lah. Ini semua mengarut. Yang penting hari ini rakyat nak tengok bagaimana kita nak menyelamatkan negara. Bina semula negara yang rosak ni. Dan memastikan kita tak naklah menteri-menteri yang boleh bagi cara bagi tahu bomba kalau nak pergi menyelamat kena bawa plan dulu itu semua karut-karutnya dia menteri. Datuk kenal menteri ni? Menteri tak nak sebut nama juga? Bomba. Menteri yang jaga bomba ni. Bomba ni jaga bomba pun tak betul. Macam inilah. Saya pun kadang-kadang pening ada orang ni. Tok, menteri ni dengar kata CJ pun beli? Ya ke? Kalau CJ beri, tepuk dada kena selera lah. Kalau menipu, kita pemimpin keadilan ni tak boleh menipu. Ni pasal CJ ni. Pasal CJ kalau itu serius tu. Komen sikit. Kalau menipu maknanya kena buat keputusan sendirilah. Kalau bagi saya Datuk di zaman apa-apa suruh buat keputusan sendiri. Pendirian Datuk saya tanya. Kalau kita menengok pelasafah Jepun dan Korea tu, letak jawatan. Terborai. Bukan jawatan, terborai pun. Jadi fikir sendirilah. Jangan hidup dalam penipuan. Akan berlungguk segala kesalahan. Akhirnya, sebelum saya minum ini, akan... Sebelum minum, bagi hint sikit bila peralihan kuasa akan berlaku. Bagi sikit dekat penonton saya tengah menunggu ni. Tak jadi minum saya. Beginilah. Perjanjian ini bermula daripada Majlis Presiden. Setelah itu, persetujuan dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Tun Mahathir Mohamad. Maka peralihan itu mesti melalui atas dua manusia ini. Kemudian dianjakkan kepada Majlis Presiden sebab konsensus itu berada di puncak ni. Dan rakyat tahu bahawa perjanjian ini berada di sini. Dan penantian rakyat amat mengharap. Saya rasa itu komen saya yang paling comel lah. Hint tak ada hint sikit bila? Hint apa? Hint lah sikit, bagilah. Penonton duk tunggu. Bila lebih kurang peralihan kuasa ni? Cepat daripada 2 tahun ataupun lambat daripada 2 tahun? Ataupun tak jadi langsung ni? Kalau you cakap minta pandangan I lah. As soon as possible lah. Terima kasih Datuk Abdullah Sani bin Abdul Hamid yang berhormat Kapar Majlis Pimpinan Pusat PKR Pusat. Saya ucap terima kasih Tok. Salam dulu Tok. Saya rasa saya mengharapkan orang kata bicara Ambo pada hari ini mendapat orang kata mendapat hit yang cukup tinggi
dengan apa ni berbaloi lah saya panggil ke kandang saya hari ini ke studio. Terima kasih banyak Tok, dan Kembali. kita mungkin kita boleh menyelesaikan banyak persoalan-persoalan rakyat yang menanti-nanti bila Anwar nak jadi Perdana Menteri. Akhir bicara, dahsyat. Itu tagline yang saya selalu sebut di Parlimen. Iaitu kata-katamu itu memberikan keyakinan pada rakyat di luar sana bahawa ini bukan retorik ataupun ini bukan tergelincir dari fakta yang sebenar. Yap, insya-Allah. Dan terima kasih sekali lagi kepada Dato' Abdullah Sani, dan terima kasih kepada penonton untuk kerana terus berada dalam segmen Bicara Ambo di Antish Media, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam siaran dan mungkin segmen yang berlainan. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.